Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam sesi soalan penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan mengandungi 20 soalan objektif dengan 100 markah. Soalan pertama. Apa yang dimaksudkan dengan kaunseling? A. Meletakkan diri dalam situasi kaunselor. B. Kaunseling perlu didengari dengan rasa simpati. C. Kaunseling hanya boleh dilakukan oleh profesional. Dan D. Kaunseling membantu manusia untuk meluahkan emosi dan perasaan. Soalan nombor 2. Apakah tindakan yang sepatutnya dilakukan semasa sesi kaunseling? A. Banyak bercakap dari mendengar. B. Banyak mendengar dari bercakap. C. Terlalu yakin dengan keputusan sendiri. Dan D. Bertanya hanya soalan dengan jawapan ya ataupun tidak. Soalan nombor 3. Apakah karakter yang perlu sebagai seorang kaunselor? 1. Menjadi model contoh. 2. Boleh dipercayai. 3. Mempunyai kecerdikan kawalan emosi. Dan 4. Mengawal emosi pelanggan. A. 1, 2 dan 3. B. 1, 2 dan 4. C. 1, 3 dan 4. D. 2, 3 dan 4. Soalan 4. Apakah tanggungjawab seorang ketua dalam kumpulan? A. Proses memimpin tingkah laku untuk mencapai objektif yang sama. B. Tugas seorang ketua adalah untuk membawa perubahan yang perlu dan konstruktif. 3. Fakta untuk bertanggungjawab dalam satu kawalan kuasa atau kawalan pengurusan. Dan D. Kuasa untuk mengenal pasti, menghakimi atau menyelesaikan permasalahan, kebenaran untuk mengawal, memerintah dan kenal pasti. Soalan nombor 5. Yang manakah contoh tingkah laku seorang ketua kumpulan yang bertanggungjawab? A. Memastikan kumpulan meraihkan kegagalan. B. Tidak menggalakkan keadilan dalam peraturan kumpulan. C. Berunding dengan pemimpin untuk mendapat komitmen pihak bawahan bagi keperluan pasukan. Dan D. Bekerjasama dengan pembangunan kepimpinan pasukan selari dengan piagam, matlamat dan harapan pasukan. Soalan nombor 6. Apakah sifat tentang kepimpinan? 1. Jujur dan amanah. 2. Menunjukkan contoh terbaik. 3. Memperkasakan orang bawahan. 4. Mempunyai sifat santun terhadap orang. A. 1, 2 dan 3. B. 1, 2 dan 4. C. 2 dan 3. Dan D. 2, 3 dan 4. Tujuh. Apakah sifat yang penting bagi memastikan matlamat organisasi dapat dicapai dalam kerja berkumpulan? A. Kebolehan. B. Kerjasama. C. Kepercayaan. Dan D. Perhubungan. Soalan 8. Apakah yang dimaksudkan maksud bekerjasama dalam kumpulan? A. Satu kumpulan yang diketuai oleh ketua. B. Kegagalan untuk berkomunikasi dengan ahli kumpulan lain. C. Ketidakmampuan ahli kumpulan untuk bekerjasama bagi mencapai satu arah tujuan. Dan D. Bekerjasama adalah hasil usaha bersama dalam satu kumpulan dan mempunyai kepentingan dan satu arah tujuan yang sama. 9. Yang manakah di antara berikut boleh menghalang sikap sambil lewat kumpulan? A. Pesaing. B. Pengantara. C. Pendengar. Dan D. Penyokong. Soalan 10.
Apakah penyumbang utama kepada peranan penjaga? A. Menyaring ahli kumpulan baru. B. Mencabar pemikiran kumpulan. C. Mencetus kreativiti ahli kumpulan. D. Membawa sumbangan seimbang dalam kumpulan. 11. Apakah sikap dan tonggak ahli pasukan cemerlang? A. Mempercayai teman sepasukan. B. Inspirasi menjadi ketua kumpulan. C. Mempunyai semangat bersaing sesama kumpulan. D. Pastikan dirinya mendapat pengiktirafan individu. Soalan 11. Apakah 3 cara untuk mengurangkan konflik yang tidak perlu? A. Skil motivasi, pentadbiran dan ketelian kerja. B. Menangani tekanan, mengenal pasti kebudayaan dan kejujuran. C. Kerjasama, mengenal pasti keperluan pelanggan dan kaunseling. Dan D. Asas pengurusan tekanan, kesedaran budaya dan skil motivasi. (13) Apakah 3 kaedah mengapa perlunya kesedaran kebudayaan? A. Dengar, cakap dan bincang. B. Memahami, dengar dan tidak peduli. C. Memahami, berterima kasih dan bertimbang rasa. D. Mengelak, pelihara diri dan hanya bekerja semata-mata. 14. Berapakah langkah yang mengurangkan tekanan perasaan di tempat kerja? A. 4 langkah. B. 5 langkah. C. 7 langkah. Dan D. 10 langkah. Soalan 15. Apakah kunci penilaian prestasi dalam perniagaan? A. Harapan pelanggan. B. Kemahuan pelanggan. C. Kehendak pelanggan. Dan D. Kepuasan pelanggan. Soalan 16. Apakah yang dilihat sebagai menawar perkhidmatan pelanggan yang terbaik? A. Syarikat akan menghabiskan banyak masa bimbang tentang perkhidmatan pelanggan dan memenuhi ekspektasi pelanggan. B. Syarikat yang menghabiskan banyak masa bimbang tentang perkhidmatan pelanggan dan memenuhi jangkaan pelanggan secara konsisten. C. Syarikat-syarikat yang tidak boleh banyak masa bimbang tentang perkhidmatan pelanggan dan tidak memenuhi jangkaan pelanggan seperti tersalah hantar. Dan D. Syarikat-syarikat yang tidak menghabiskan banyak masa bimbang tentang perkhidmatan pelanggan tetapi mengurus untuk memenuhi ekspektasi pelanggan secara konsisten. 17. Berikut adalah kebaikan dari memahami kehendak pelanggan kecuali komunikasi yang jelas, dapat membantu mengatasi aduan pelanggan, dapat memulihkan pekerja fokus kepada memenuhi kehendak pelanggan, dan D. dapat memberi peluang untuk melebihi jangkaan dan mencipta rancuan penyokong. 18. Di antara berikut, yang manakah bukan cara untuk memantau tingkah laku? A. Cadangan. B. Pemerhatian. C. Maklum balas. D. Laporan semula. 19. Yang manakah tidak dinilai di bawah kompetensi vocational? A. Kebolehan. B. Pengetahuan. C. Skil kerjasama. Dan D. Perkembangan individu. 20. Soalan terakhir. Di antara berikut, yang manakah bukan merupakan komitmen terhadap kerja dan rakan sekerja dinilai? A. Bagaimana pekerja mengambil bahagian dalam memperbaiki di tempat kerja. B. Tahap penglibatan pekerja dalam melaksanakan fungsi-fungsi komuniti bersama. C. Bagaimana pekerja berpegang teguh kepada amalan yang disetujui. D. Bagaimana pekerja bekerjasama di tempat kerja dan dengan pihak luar dan pihak berkepentingan. Sekian. Semoga anda semua berjaya untuk menjawab soalan-soalan berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.